Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkarnain bin Zulkifli. Hari ini saya akan menceritakan tentang tokoh Giambattista Vico. Biodata Giambattista Vico adalah beliau dilahirkan pada tahun 1668 dan meninggal pada tahun 1744. Beliau merupakan profesor retorik di sebuah universiti iaitu Royal University of Naples pada tahun 1699 sehingga 1706. Semenjak beliau menjadi profesor di sana, beliau telah mengeluarkan sebuah jurnal iaitu Orazioni Inaugurali. Dipecahkan lagi kepada 4, iaitu disertasi awal adalah semula jadi manusia yang bersesuaian. Kedua, wacana perasmian tujuan pembelajaran di dalam politik. Ketiga adalah pembelajaran dan tujuan bagi orang-orang Kristian. Yang terakhir, disertasi akhir adalah pembandingan antara kaedah zaman kuno dahulu dan zaman kegemilangan Vico. Asal-usul dan pengertian manusia. Daripada The Way of the Dignity of Man di dalam sebuah karyanya, mereka tidak lari akan dari kehidupan asal mereka yang rasanya dan berakal disebabkan pengetahuan mereka tentang Tuhan. Manusia juga hanya mencari tujuan kehidupan yang telah ditetapkan dari permulaan oleh Tuhan. Daripada Annali di Italianistica Vico, Modern Humanism 2011 dalam surat 381, asal-usul idea manusia radikal ialah minda manusia menunjukkan sifat ilahi tetapi bukan sebaliknya. Semua ini adalah menurut Vico sendiri di dalam karya-karya beliau. Di dalam unsur-unsur penciptaan manusia adalah di dalam sebuah karyanya The New Science 695, sama seperti jiwa kita, roh kita, begitu juga nafas dan udara keseluruhannya adalah merangkumi seluruh dunia. Manusia ini diperbuat daripada kedua-dua unsur iaitu ilahi dan kebenaran. Daripada di Antiquissima, manusia diperbuat daripada unsur yang berbeza iaitu animus dan anima, iaitu animus daripada prinsip pergerakan yang bebas iaitu sensitiviti manusia, manakala anima adalah fungsi penting dan pergerakan melalui darah iaitu roh. Manusia pertama menurut falsafah. Manusia pertama menurut Vico sendiri adalah manusia tidak dapat mengetahui apa yang bersifat korporat dan apa yang mental, apa yang masuk akal dan apa yang abstrak. Pemikiran manusia pertama juga yang melibatkan ketuhanan atau pemikiran yang menyebabkan proses. Di dalam kata lain, menurut manusia pertama adalah badan yang digemari menjadi Tuhan merupakan kepercayaan animisme pada ketika itu. Seterusnya adalah sebagai menurut Vico, manusia pertama merupakan suatu binatang yang besar. Di dalam bahasa Roman adalah bestiani yang digunakan di dalam sebuah buku Momigliano 1966. Seterusnya, masyarakat terdahulu yang sangat purba mempunyai ukuran saiz badan seperti raksasa. Ini adalah salah satu kajian Vico sendiri dengan ahli-ahli falsafah yang lain, arkeologi yang lain. Seterusnya adalah hubungan manusia dan pencipta. Hubungan manusia dan pencipta menurut Vico adalah manusia melihat dunia semula jadi yang ditakdirkan sebagai minda yang dibayangkan sebagai Tuhan. Sedia ada tubuh fizikal manusia muncul sebagai elemen alam semula jadi, mempercayai keberadaan Tuhan dan juga cara yang berbeza berbanding kalangan rakyat biasa yang tidak mempercayai Tuhan, iaitu Tuhan dibezakan melalui kepercayaan masing-masing. Daripada Rohindi, Rohati and January 2018. Vico sendiri melarang masyarakat memiliki sifat ragu-ragu supaya tidak menyampaikan diri sebagai Tuhan. Ini merupakan bukti bahawa Vico sendiri mempercayai Tuhan. Tugas-tugas dan tujuan manusia diciptakan. Vico telah mentakrifkan kemanusiaan ialah hakikat manusia yang tepat bagi manusia sebagai keinginan yang melekat untuk menolong jiran seseorang. Iaitu, dengan kata lain, manusia menurut Vico adalah seseorang yang membantu orang-orang yang lain di sekitar mereka. Seterusnya adalah manusia memiliki pengetahuan yang terbatas seperti abstrak dan matematik, seperti mana minda manusia menjana dunia sendiri, iaitu imajinasi. Seterusnya, tindakan manusia tidak terbatas di dalam kepentingan sendiri, iaitu manusia boleh berfikir tidak terhad
pada kepentingan sendiri, iaitu imajinasi. Seterusnya adalah kehidupan selepas mati manusia atau pengakhiran manusia. Sebuah karya beliau tentang zaman Mesir Purba adalah pada zaman Mesir Purba, nekromansi atau amalan mengekalkan mayat atau praktik pembasiman yang dianggap sebagai permulaan sesuatu. Seterusnya, kematian adalah suatu fungsi tamatnya tamadun penciptaan. Ini adalah satu quote daripada salah satu karya beliau. Seterusnya adalah kesan kepercayaan konsep manusia pada kaum atau orang tersebut. Sepihan dan peninggalan antiquity Mesir telah sampai kepada manusia membuktikan adanya konsep kepercayaan manusia dan sifat manusia yang tidak rasional yang membesarkan karyanya dan karya sezamannya. Ini merupakan semua takrifan daripada Vico itu sendiri tentang barang-barang daripada zaman-zaman Mesir kuno. Seterusnya adalah kesan kepercayaan menurut seseorang falsafah bernama Kierkegaard di zaman Mesir Purba. Adanya teori neuroscience memegang skop piramid, obelisk, labirin, hieroglyphs seperti Caduceus, Mercury dan Pythagoras. Ini merupakan barang-barang yang digunakan sehingga sekarang, yang digunakan oleh orang zaman purba itu sendiri, yang dievolusikan sehingga sekarang. Ciri-ciri manusia mengikut falsafah. Sifat tertentu manusia dibentuk oleh simbolisasi manusia itu sendiri, seperti bahasa agama, seni jenis adat istiadat, kerajaan, perundangan, kuasa dan yang lain-lain. Undang-undang yang bertanggungjawab bagi selera membentuk ciri-ciri manusia itu sendiri menurut Vico. Manusia boleh mengubah cara hidup mereka hanya dengan membuat sivitas dan tamadun. Iaitu seperti mana manusia memiliki tamadun-tamadun yang tertentu, itu merupakan sifat manusia sendiri untuk hidup pada zaman itu, menurut Vico. Kesimpulan di dalam kesimpulannya adalah Giambattista Vico berpendapat bahawa manusia merupakan makhluk yang berakal dan mampu berfikir secara meluas dan terbuka tentang keadaan sekeliling sezamannya. Imaginative Universal and Human Cognition in the New Science of Giambattista Vico merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh Maria Grazia Granatella, merupakan seorang doktor falsafah di sebuah universiti Pisa dan di The University Paris East. Beliau merupakan pemikiran convergent, divergent atau pemikiran bercapah, kreatif dan reflektif. Ringkasan kepada buku yang ditulis beliau adalah Vico meneroka arah baru yang berpotensi di mana sains itu sendiri dapat berinovasi. Seterusnya, Universal Imaginative adalah sebagai tulang belakang sains yang terbaru. Penilaian program penyiasatan dan membawanya untuk mencari orientasi penyelidikan mengenai pengalaman manusia dan untuk menggunakan kaedah alternatif. Apakah isu yang dibawa penulis? Yang pertama adalah masalah falsafah tentang duniawi, minda manusia yang luar biasa dan penemuan True Homo sebagai kes untuk budaya psikologi. Kedua, sejarah kuno dalam penelitian terhadap dunia sebagai entiti abstrak, bebas dan kehidupan sebenar manusia terdahulu. Yang ketiga adalah latar belakang sejarah Vico dan membezakannya terhadap Descartes. Keempat yang terakhir adalah mengemukakan bagaimana teori Vico dilihat mengenai budaya psikologi. Apakah isu yang menarik menurut pandangan saya? Yang pertama adalah masalah falsafah tentang universiti atau duniawi itu sendiri. Kedua adalah kesukaran yang dapat dilihat oleh Vico di dalam konsep pengetahuan dan kebenaran. Ketiga adalah timbul rasa saling kebergantungan sesama manusia dari segi keperluan, seperti tolong-menolong antara jiran satu sama lain. Keempat dan terakhir, mencari asal-usul dan perkembangan dunia manusia pada ketika sezamannya, pada zaman Vico itu sendiri. Menilai kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel ini. Di dalam kekuatan, penulisan beliau menggunakan banyak sumber rujukan daripada buku-buku yang terkemuka seperti Meditations on First Philosophy daripada Descartes, The Essay Discoveries,
and opinions of Galileo daripada Galileo Galilei sendiri, Euthyphro daripada Plato dan lain-lainnya. Kelemahan di dalam artikel ini juga, beliau penulis tidak membandingkan kajian beliau dengan pandangan falsafah timur, utara, selatan. Beliau hanya menyebutkan tentang falsafah barat iaitu Plato, Galileo Galilei, Descartes, Vico dan Socrates. Di dalam sumbangannya adalah masyarakat adalah manusia mesti berfikir, mencari, mempelajari ilmu sains untuk memajukan lagi kehidupan mereka. Itu adalah satu sumbangan yang digunakan di dalam artikel itu sendiri. Kritikan atau ulasan saya terhadap artikel. Ulasan saya terhadap artikel adalah membuat beberapa kaji selidik bagi keseluruhan kajian atau latar belakang Giambattista Vico. Ini merupakan ulasan saya terhadap penulis itu sendiri kerana beliau telah membuat kaji selidik sebelum membuat artikel ini. Kedua, menimbang semula konsep Zahra Vico dan penolakannya terhadap Descartes, dan kaedah yang digunakan oleh penulis adalah kaedah multivariate. Kritikan terhadap artikel ini adalah artikel ini kekurangan info perbezaan pendapat berdasarkan agama. Beliau hanya menumpahkan terhadap falsafah itu sendiri tanpa melibatkan agama. Adakah isu penulisan ini memberi impak kepada saya? Dari sudut apa? Impak yang diberikan daripada artikel ini dari sudut sains dan imajinasi di dalam kehidupan saya sendiri, iaitu manusia. Iaitu sains bukan sahaja menggunakan logik dan matematik dan bukan hanya dalam eksperimen dan tafsiran hasil, tetapi ia juga dalam bentuk yang indah seperti yang dikatakan oleh Richard Dawkins, puisi. Maklumat apa yang baru saya perolehi daripadanya adalah bahasa yang digunakan oleh penulis itu sendiri, iaitu bahasa Latin. Sebagai contoh, Homo intelligendo fit omnio, Homo intelligendo fit omnia, dan juga ingenium. Beliau bukan saja menulis bahasa Itali atau Rom, beliau juga telah mentafsirkannya seperti mana ingenium adalah salah satu kuasa penciptaan mutlak daripada Tuhan di dalam karya beliau sendiri. Rumusan dan cadangan. Di dalam rumusan, penulisan beliau sangat jelas dan mudah difahami. Setiap catatannya dan informasi yang digunakan oleh beliau sangat terperinci dan teratur. Untuk cadangan kepada artikel adalah penulis perlu meluaskan lagi skop pandangan beliau di dalam penyelidikannya dan tidak tertumpu hanya kepada perspektif falsafah barat. Itu saja untuk saya. Terima kasih.